Assalamualaikum semua. Apa khabar murid-murid tahun 4 Bestari dan juga 4 Cerdik. Semoga sihat-sihat selalu. Okey, kita bertemu lagi dalam rancangan YouTube Cikgu Karil. Kemungkinan untuk kali yang terakhir kerana pada minggu depan mungkin kamu dah mula masuk ke sekolah dan kita berharap agar kita boleh terus bersekolah sepanjang tahun. Memandangkan kes COVID-19, wabak COVID-19 di negara kita sudah menunjukkan penurunan yang sangat baik ya. Daripada kes 5,000 sekarang kes sudah menjadi 1,500 lebih. So itu menunjukkan satu nilai penurunan dan moga-moga dengan kehadiran vaksin lagi menyebabkan kita boleh untuk menjalani persekolahan seperti biasa. Kita sambung untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi kita pada hari ini. Kita sambung lagi. Kalau kamu tengok dekat sini, dekat cikgu punya share screen tu, dia ada tajuk apresiasi reka bentuk. Apresiasi reka bentuk. Tak boleh berhenti senyum lah sebab macam gembira sebab dah minggu depan tahun 4B dengan 4C dah nak masuk ke sekolah. Okey ya. Jadi tajuk sebelum ini yang kita belajar ialah tentang kerjaya pilihan saya. Apa kaitan dia dengan reka bentuk? Maksudnya ini ialah satu kerjaya yang mana yang mementingkan ciri-ciri reka bentuk. Dia kena buat, contohnya macam dalam gambar ni, dia ada pereka grafik kan. Pereka grafik, mana dia nak ambil grafik-grafik itu? Grafik itu gambar, menghasilkan gambar. Dia kena reka. Dia kena reka kalau sasaran apa nama pelanggannya ialah kanak-kanak, dia kena reka grafik yang ceria, yang kartun dan sebagainya. Kalau sasaran dia ialah orang-orang yang kaya raya contohnya, kan, dia kena reka kalau dia reka kereta, dia kena reka kereta yang betul-betul nampak mahal, nampak mewah, nampak gah di mata masyarakat, kan. Okey. Kemudian kita ada kerjaya chef. Chef ini reka bentuknya dari yang diberitahu ialah daripada reka bentuk dia buat tembikai, kan, dia buat tembikai jadi kepala naga, jadi kepala kerbau dan sebagainya, jadi bentuk bunga, dia ukir buah, dia ambil apple, dia belah-belah apple jadi apa nama, jadi angsa dan sebagainya. Dan kalau kamu tengok dalam gambar ni juga dia tunjuk dia punya reka bentuk tu, dia boleh menyebabkan rasa makanan dia menjadi lebih sedap, menepati cita rasa pelanggan. So dia reka satu masakan dengan rasa yang tersendiri yang dia yang buat. Itu dia reka cipta lah, rasa kan. Kemudian pereka fashion. Kalau kamu tengok sekarang ni, budak-budak pun sudah mempunyai fashion yang tersendiri kan. Salah satu benda yang cikgu nampak apabila kamu menghadiri kelas atas talian, kamu kalau pelajar perempuan dia suka pakai earphone yang ada kucing kan. Itu pun reka bentuk. Kenapa dia buat macam tu? Sebab dia buat macam tu supaya ramai murid-murid perempuan beli kan. Bila orang tengok dalam online, kamu pakai earphone yang ada telinga kucing, comelnya, macam tu kan. Okey, kita ulang sikit. Ini adalah juru animasi. Kalau kamu tengok tu dia ada boy-boy dan sebagainya kan. Boy-boy ke ni? Cikgu rasa macam boy-boy pun memerlukan reka bentuk sebab dia tak ada sumber untuk dia rujuk, tapi dia reka. Dia reka kan. Kemudian ada arkitek. Dia melukis bangunan. Dia lukis bangunan atas kertas. Tapi macam mana dia nak tukarkan lukisan atas kertas itu menjadi sebuah bangunan yang betul-betul bangunan yang selamat dan boleh diduduki ataupun didiami. Itulah reka bentuk kan. Okey. Untuk minggu ini, apresiasi reka bentuk. Apakah dia apresiasi reka bentuk? Okey ya, dekat sini dia kata apresiasi reka bentuk merupakan penghargaan terhadap reka bentuk yang telah dihasilkan. Kita perlu menghargai setiap reka bentuk produk di sekeliling kita. Kalau pada pendapat cikgu, kalau kamu kutuk kan,
ataupun kamu cakap kamu tak suka sesuatu reka bentuk, itu pun menunjukkan apresiasi reka bentuk. Contoh kita ada telefon macam ni. Kan telefon macam ni dengan telefon macam ni. Contoh. Kamu tengok kan. Kamu mesti akan cakap, wah ini iPhone mahal, gambarnya cantik, lepas tu dia laju, wifi laju, Instagram story-nya pun cantik. Kamu akan ada satu pandangan tentang telefon ini. Bila cikgu tunjuk yang ni, oh ini telefon Xiaomi yang lama, ini design ni pun tiru Apple yang lama. Lepas tu ni pula pengimbas cap jari mana dah orang pakai sekarang pengimbas cap jari semua dekat tepi, ataupun pengimbas cap jari semua sekarang ni di atas skrin. Itu ialah satu pandangan. So, itu pun menunjukkan satu apresiasi kepada reka bentuk. Walhal iPhone pun dia mana ada pengimbas cap jari, tak ada. Dia pakai face unlock semata-mata. Face unlock ini pun ada. Kan ini ada face unlock. Dia ada face unlock. Kan? Nampak? Dia ada face unlock. Lepas tu dia ada pengimbas cap jari. Lepas tu dia ada lagi pattern. Kan? Dia boleh lagi ada pattern. Alamak, terkena cap jari. Macam ni kan. Dia boleh lagi ada pattern. 3 ciri keselamatan. Yang ni hanya 2. Face unlock, pattern. Itu je. So, itu ialah satu apresiasi di mana kamu berpendapat, oh iPhone hebat dan sebagainya, mahal dan sebagainya. Manakala telefon Xiaomi ni harganya mungkin dalam 300-400, oh tak hebat. Itu ialah salah satu contoh apresiasi. Sama ada kamu suka ataupun tak suka, itu ialah satu penghargaan. Kamu menunjukkan perasaan terhadap benda ni. Kan? Kamu tunjuk perasaan terhadap benda ni. Ya. Pocophone. Apa benda Pocophone? Mana dia? Pocophone. Apakah Pocophone? Tak tahu pun. Tak kenal pun. Yalah, telefon yang tak kenal. Kalau macam ni, iPhone. Tunjuk macam ni je dah kenal. Ada boba kan. Itulah salah satu contoh reka bentuk. Okay, dalam gambar, dia cakap kat sini, saya minum dengan mudah kerana mulut botol ini lebih besar. Ni adik-beradik ni. Muka macam sama. Mungkin kembar ataupun mungkin satu kakak, satu adik. Lepas tu yang ni pula cakap, saya hanya menyedut air dan tidak perlu membuka penutup botol. Ada pula contoh kat sini. Buka, minum. Saya minum tutup. Tak perlu nak pulas-pulas. Kalau yang macam ni, buka dan minum. Kan? So, apresiasi terhadap 2 botol air ini fungsinya sama. Iaitu untuk menyimpan air dan memudahkan kita membawa dia ke mana-mana. Tetapi bentuknya berbeza. So, apresiasi terhadap reka bentuknya macam mana? Okey, dengar cikgu bagi contoh. Lepas ni, kan, kamu pula buat. Cikgu suka juga yang ni. Murah, mudah dibawa ke mana-mana, saiznya lebih kecil, kemudian isi padu air ini, ingat tak isi padu? Isi padu air ini mencukupi untuk cikgu minum kemungkinan dalam 3-4 kali. Kan? 3-4 kali. Dekat sini dia tulis 500 ml kan? 500 ml. So, cikgu boleh minum mungkin dalam 3-4 kali sahaja. Tetapi dia tak mudah rosak kan? Dia tak mudah rosak. Percuma kamu beli air Coca-Cola ni, botol ini boleh digunakan untuk isi air secara berulang. Cara minum, cara biasa, cara konvensional, buka tudung dan minum. Keburukan, tudung ini mungkin boleh hilang. Kemudian botol ini mungkin boleh kemek. Kemudian desainnya ataupun reka bentuknya tidak menarik sebab dia dah lama cikgu pakai, dia dah hakis dan menjadi
nampak lama dan buruk. Itu ialah salah satu contoh apresiasi. Okey, botol yang seterusnya. Tada! Botol ini boleh menyebabkan cikgu isi air lebih banyak. Yang ini ialah 1000 mililiter. Yang ini hanya 500. Tetapi apabila kita isi penuh, kita nak bawa dia menjadi lebih berat. Sebab itulah bentuknya dia buat tengkuk dekat sini supaya cikgu mudah untuk pegang. Walaupun begitu, tetap lagi masih cikgu rasa berat. Tapi dia menggunakan sistem penutup yang buka macam ni. Lubang dia pun tidak terlalu besar dan cikgu nak minum pun kena 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 minum lama. Sebab lubang dia kecil. Kan? Lubang dia ni kecil. Kita nak kena minum tu, air nak turun lambat. Kan? Contoh kan. Ini contoh. Kan? So itu adalah satu apresiasi daripada Sir. Sir tak suka dekat dia walaupun bentuk dia lebih cantik sebab dia tudung dia macam budak-budak. Cikgu tak suka. Cikgu sebagai lelaki yang maskulin suka benda yang macam ni. Nampak macam hebat je kan. Buka botol, minum. Kalau macam ni nampak macam budak-budak. Buka. Okay, botol ni pula mulut dia kecil, lambat nak minum. Air nak turun lambat. Lepas tu, besar dan berat. Kan? So, itu ialah salah satu contoh apresiasi. Okay. Apabila kita menunjukkan penghargaan terhadap sesuatu produk ataupun barang ataupun reka bentuk, kita boleh membuat apresiasi secara telus ataupun kita menunjukkan perasaan yang kita suka dekat dia ke ataupun tidak suka. Itu adalah satu contoh apresiasi. Kan? Okey. Kita tengok dalam gambar ni, semua botol air yang dihasilkan mempunyai reka bentuk yang berbeza. Setiap reka bentuk mempunyai fungsi yang berlainan. Yang ni ada tangkai, mudah dibawa, boleh sangkut dekat bahu ataupun boleh sangkut dekat ni macam handbag bawa. Bawa macam handbag. Kemudian yang ni ada straw. Bila kamu tutup, ditutuplah. Bila kamu nak minum, kamu buka, terpacak straw dia. Macam botol anak Sir yang umur 1.5 tahun tu. Macam budak-budak. Corak dia pun kamu tengok ni warna pink. Kemudian dia tulis kat sini, mudah digunakan. Cuba tanya ayah kamu, suka tak botol macam ni? Kan? Cuba tanya, suka tak? Ayah suka tak botol macam ni? Ataupun tanya yang saudara lelaki, adik lelaki ke, abang lelaki ke, tanya, suka tak botol macam ni? Si dia jawab cakap, tak. Sebab saya suka bentuk yang lebih nampak mewah. Kan? Sebab saya suka bentuk, saya tak suka colour dia. Contohlah kan. Kemudian yang ini pula, dia kata mudah ditutup. Saya rasa macam sama. Dah minum, tutup macam ni je. Kan? Bila kamu tonggeng pun dia tak, takut pula tonggeng takut tumpah kan. Bila tonggeng pun dia tak tumpah. Ini pun dikenali sebagai shaker. Kamu boleh masukkan Milo ke, masukkan Nescafe ke, kamu masukkan air panas, kamu masukkan gula, kemudian masukkan garam, tak masuk garam, masuk gula ataupun susu ataupun creamer, kita boleh goncang. Sebab dia punya tengkuk ni besar kalau kita buka macam ni lah. Kan? Macam tu. Kalau yang ni, botol Coca-Cola kita ni, yang comel ni, yang cikgu suka ni, cara buka dia satu saja, macam ni je lah. Kan? Tapi cikgu suka. Sebab cikgu tak nak buang dia. Bila kita buang, dia akan menjadi satu bahan yang mencemarkan alam sekitar. Jadi selagi cikgu boleh guna, cikgu akan gunalah. Kalau cikgu nak buang, cikgu akan pastikan cikgu buang di tempat yang betul supaya dia tidak mendatangkan kesan yang tidak baik kepada alam sekitar. Dan benda ni recyclable. Boleh dikita semula. Okey. Anak-anak sekalian, murid-murid tahun 4B dan juga 4C, sebagai tugasan, sebagai persediaan kamu untuk datang ke sekolah, cikgu nak minta kamu buat satu apresiasi reka bentuk terhadap apa-apa benda yang mempunyai satu fungsi yang sama tapi reka bentuknya berbeza. Contohnya ialah inilah. Ini je yang ada dekat meja cikgu kan. Contohnya ialah duit lama.
dan duit baru. Contoh tak mau pakai macam ni pun tak apa, pakai benda lain pun boleh. Contoh kamu nak buat apresiasi reka bentuk terhadap duit baru dan juga duit lama. Kamu akan cakap, saya suka duit lama apa sebab saya suka duit baru dan beritahu sebab apa. Itulah satu contoh apresiasi. Tak payah lama, buat satu video, hantar personal kepada cikgu. Jangka masa dia ialah lebih kurang 1 sehingga 2 minit saja. Kan contoh, ada pen. Saya suka pen ini kerana pen ini sedap untuk ditulis, mudah dibawa, tidak memerlukan tudung. Kalau kita nak tutup, kita tekan di belakang sahaja, dia tutup. So, dakwat tidak kena pada tangan. Kalau saya nak guna pun, saya boleh macam ni, dah keluar dia punya mata dan dah saya boleh menulis. Kemudian dia ada cangkuk dekat sini. Saya boleh cangkuk dia dekat baju. Contoh kan. Saya boleh cangkuk dia dekat baju macam ni kan. Contohlah kan. So itulah satu bentuk apresiasi reka bentuk. Jadi cikgu nak murid-murid tahun 4B dan 4C menyahut cabaran Cikgu Khairil iaitu membuat satu apresiasi reka bentuk terhadap dua benda yang mempunyai fungsi yang sama. Apa maksud dia? Maksudnya, contohnya kamu ada pen, kamu cari lagi satu pen. Yang mana yang kamu suka, kamu beritahu. Yang mana yang kamu tak suka, kamu beritahu. Apa yang kamu suka, kamu cakap lah. Apa yang kamu tak suka dekat pen satu lagi tu, kamu cakap. 2 minit. Ataupun kurang daripada 2 minit. Tak boleh lebih daripada 2 minit. So, kamu buat satu video, rekod je. Rekod dengan penuh keyakinan macam nak bercakap depan kamera. Kamu cakap tentang pen ataupun apa-apa benda yang kamu boleh bandingkan. Kemudian kamu hantar dekat cikgu Khairil dan cikgu Khairil menunggu video apresiasi reka bentuk daripada murid-murid tahun 4B dan juga 4C. Okey, cikgu pun dah melalut panjang. Jadi, kita tamatkan segalanya di sini. Kalau tidak nanti YouTube jadi lama. Bila YouTube jadi lama, kamu tengok alam ngantuknya tak best. So, kita habiskan semua dekat sini. Bye-bye semua. Assalamualaikum.